Seperti yang kita tahu bahawa di Malaysia terdapat pelbagai kaum. Disebabkan oleh itu, kita mempunyai pelbagai budaya dan pakaian tersendiri yang menggambarkan sesebuah kaum itu. Dalam perbincangan ini, kami akan menumpukan kepada budaya pemakaian tradisional dalam masyarakat Melayu. Pakaian tradisional masyarakat Melayu, ia mempunyai pelbagai jenis pakaian baju tradisional, iaitu bagi kaum lelaki, mereka mempunyai baju Melayu, dan bagi kaum wanita, mereka mempunyai baju kurung dan juga baju kebaya. Bagi pemakaian ini pula berbeza untuk setiap negeri kerana setiap negeri mempunyai baju kurung dan baju Melayu yang berlainan reka bentuk. Pakaian ini sering dipakai semasa majlis rasmi seperti majlis kahwin dan semasa hari raya. Dahulu baju tradisional masyarakat Melayu ini telah menyerap unsur-unsur barat tetapi telah diubah dari semasa ke semasa sehingga ia menjadi budaya masyarakat Melayu itu sendiri. Kini pakaian tradisional masyarakat Melayu ini tidak hanya dipakai oleh kaum Melayu sahaja tetapi juga dipakai oleh masyarakat berbangsa lain. Sejarah orang Melayu ialah sebab itu orang Melayu tempatan prasejarah sudah mempunyai kemahiran membuat pakaian daripada kulit kayu kerana telah dijumpai bukti iaitu batu penerap. Difahamkan batu penerap itu digunakan sebagai penumbuk kulit kayu supaya menjadi lembut dan nipis. Sebelum kedatangan Islam, pengaruh Hindu-Buddha masih kuat ke atas masyarakat Melayu. Masyarakat tempatan pada masa itu memakai pakaian yang amat ringkas. Kaum lelaki hanya menggunakan dua helai kain, iaitu kain di kepala yang diikat ringkas dan kain sarung dikilas atau kain sarung dijadikan. Kaum wanita pula menggunakan tiga helai kain, iaitu kain sarung, kain kemban dan kain selendang. Dapat dilihat jurang sosial yang wujud dari cara berpakaian masyarakat semenjak sebelum kedatangan Islam. Pengaruh Islam sekitar abad ke-7 yang diantaranya dibawa oleh pedagang-pedagang Arab melalui kegiatan perdagangan secara tidak langsung mempengaruhi reka bentuk pakaian tradisional masyarakat Melayu secara berperingkat. Dari abad ke-7 hingga ke-13 adalah satu tempoh transisi dan penyelesaian yang panjang. Walaupun agama Islam telah tersebar di alam Melayu, namun pengaruh Hindu-Buddha masih kuat. Dari segi pakaian, masyarakat tempatan mula berpakaian secara sopan. Inilah sedikit pengenalan tentang bagaimana baju pakaian tradisional ini tercipta. Jenis pakaian tradisional Melayu. Terdapat 3 jenis pakaian tradisional Melayu yang ada di Malaysia, iaitu baju Melayu, baju kurung dan juga baju kebaya. Bagi pakaian tradisional lelaki ialah baju Melayu. Baju Melayu mempunyai 2 jenis, iaitu baju Melayu Teluk Belanga dan juga baju Melayu Cekak Musang. Bagi baju Melayu Teluk Belanga, baju ini mula diperkenalkan di Teluk Belanga, Singapura dan tersebar luas sebagai ciri khas Johor khususnya pada abad ke-19. Ia juga dikatakan jenis pakaian lelaki yang dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan perpindahan ibu negeri Johor dari Teluk Belanga di Singapura ke Johor Bahru. Walau bagaimanapun, istilah ini akhirnya menjadi ciri khas masyarakat Melayu hingga disebut selengkapnya iaitu baju Melayu. Seterusnya ialah baju Melayu Cekak Musang. Istilah ini berhubung langsung dengan pola lingkaran leher baju atau tengkuk cekak yang tinggi. Pengertian cekak musang merakamkan imej alami untuk leher baju yang bercekak tinggi berdiri sebanyak 25 cm yang melingkari di leher. Ukuran ditentukan oleh lingkaran bulat yang dibuat dengan ibu jari lain yang bertemu dengan hujungnya. Baju ini mula dipakai di Johor ketika pemerintahan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Seterusnya, bagi pakaian tradisional wanita ialah baju kurung. Di Malaysia, terdapat 2 jenis kebesaran baju kurung yang selalu dipakai oleh para wanita, iaitu baju kurung Teluk Belanga dan juga baju kurung Cekak Musang. Baju kurung Teluk Belanga atau baju kurung Johor pertama kali diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar untuk memperingati perpindahan ibu kota Johor dari Teluk Belanga ke Tanjung Puteri pada tahun 1866. Sultan Abu Bakar meminta agar pakaian wanita itu berada di bawah paras lutut dengan garis lehernya licin dan tidak longgar. Gaya Teluk Belanga tidak memiliki kerah dan garis leher dijahit dalam berbagai bentuk sulaman yang dikenal sebagai mata alat, tulang belut atau insang pari. Seterusnya ialah baju kurung Cekak Musang. Baju kurung Cekak Musang hampir sama dengan baju kurung Teluk Belanga kecuali pada lehernya. Ia berasal daripada Teluk Belanga. Gaya Cekak Musang mempunyai kolar berdiri dengan lubang untuk 5 butang termasuk 2 butang untuk kolar. Kolar hanya 1 jari. Gaya baju kurung ini dipercayai mendapat pengaruh daripada India dan China. Selain daripada baju kurung, pakaian tradisional Melayu bagi wanita ialah baju kebaya.
terdapat 7 jenis kebaya yang terdapat di Malaysia, iaitu baju belah kebaya panjang, riau, nyonya, kebarung, kebaya citi, songket dan saloma. Terdapat 2 teori tentang asal-usul baju kebaya. Ada yang mengatakan bahawa perkataan kebaya itu berasal daripada perkataan Arab habaya yang bermaksud pakaian labuh yang berbelah di hadapan. Manakala satu lagi mengatakan pakaian seumpama ini dibawa oleh Portugis ke Melaka. Maka sebab itulah kebaya telah lama dipakai di Melaka bukan sahaja oleh para wanita Melayu tetapi juga oleh wanita Cina, peranakan Baba dengan sedikit perbezaan dan potongan dalam gaya pemakaiannya. Seterusnya merupakan revolusi pakaian tradisional Melayu. Proses revolusi ini telah terjadi pada zaman penjajahan Barat di Asia Tenggara. Mereka pakaian Melayu menerapkan ciri-ciri Barat yang dianggap sesuai pada pakaian tradisional Melayu. Seperti yang dapat kita lihat, bagi kaum lelaki ialah pakaian baju labuh berkola dengan kain sarung dan pakaian kot, vest seluar panjang serta kain samping. Bagi kaum wanita pula ialah baju kurung yang masih dikekalkan dalam bentuk labuh dan longgar. Ia dikenakan dengan kain ikatan ombak mengalun. Selain baju kurung, ada juga baju labuh yang berbelah di hadapan. Fashion baju tradisional ini telah dipakai oleh golongan istana atau golongan bangsawan dahulu dan kemudian menjadi ikutan rakyat biasa. Sehingga kini, baju Melayu untuk lelaki dan baju kurung untuk wanita masih menjadi pilihan ramai untuk digayakan sebagai pakaian rasmi dalam kehidupan mereka kerana lebih selesa dan manis dipandang. Kini, pakaian tradisional masyarakat Melayu yang dulunya telah terevolusi dengan ciri-ciri Barat telah mempunyai pelbagai jenis reka bentuk yang dihasilkan dan mempunyai minatnya yang tersendiri. Simbolik pakaian tradisional Melayu. Saya akan mulakan dengan bahagian baju Melayu dahulu. Yang pertama sekali, 5 butang baju Melayu melambangkan rukun Islam. Kesemua rukun Islam termasuklah mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa dalam bulan Ramadan, membayar zakat dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Nombor 2 adalah 3 saku baju. Kebanyakan baju Melayu mempunyai 3 saku di hadapan. Ketiga-tiga ini melambangkan akidah atau kepercayaan, Islam dan ihsan. Nombor 3 adalah sampin. Sampin ini melambangkan kesungguhan menjaga syahwat, aurat dan maruah. Memakai sampin di bawah lutut bermaksud anda telah berkahwin. Manakala yang memakai atas lutut adalah yang masih bujang. Keempat ataupun yang terakhir untuk bahagian baju Melayu adalah baju Melayu budan satu. Ia melambangkan tauhid yang mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu. Dekat ini terdapat di baju Melayu Teluk Berlanga sahaja. Bagi baju kurung pula, tata cara pakaian Melayu juga menitik beratkan perlembagaan sosial yang bermaksud untuk jaga maruah diri si pemakai. Contohnya bagi perempuan yang sudah berkahwin, apabila berkain sarung hendaklah meletakkan kepala kain di bahagian belakang. Sekiranya yang memakai kain sarung itu anak dara, maka kepala kain itu haruslah berada di sebelah hadapan. Ia juga menggariskan 5 etika berpakaian cara Melayu, iaitu pantang membuka aurat, pantang terlalu nipis, pantang terlalu ketat, pantang mengada-ada dan pantang memandai-mandai. Kelima-lima etika ini mencerminkan kesempurnaan rekaan pakaian Melayu, khususnya terdapat pada baju kurung. Begitu juga dengan maksud kancing sebutir yang menutup bukaan leher baju tersebut dikatakan bahawa bermaksud kepada keesaan Allah, sementara jahitan tulang belut yang melingkari bulatan lubang leher membawa maksud keukuhan ukhuwah dalam satu jalinan yang kemas dan rapat. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pakaian tradisional Melayu mempunyai makna tersirat positif yang ingin disampaikan oleh nenek moyang kita. Namun begitu, jajahan budaya Barat telah mengancam tradisi-tradisi ini. Budaya melambangkan identiti sesebuah negara. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Budaya tradisional juga dapat memupuk perpaduan negara. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. Rakyat kita tidak kira keturunan, agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. Baju tradisional Melayu masih lagi relevan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh negara pada hari ini. Walaupun reka bentuk dan kelengkapan perhiasan busana Melayu berubah mengikut peredaran zaman dan kehendak pemakai. Namun,
Baju tradisional Melayu mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang membolehkan kita mengenal pasti perbezaan antara busana itu dengan pakaian biasa. Pemakaiannya yang tidak mempunyai had masa atau tempat merupakan faktor terbesar yang menyumbang kepada penerimaan kaum-kaum di Malaysia terhadap baju tradisional Melayu. Pakaian tradisional Melayu memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat perpaduan antara kepelbagaian etnik di Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan melalui pemakaian baju tradisional Melayu oleh kaum lain dalam kehidupan seharian tidak mengira tempat dan masa. Terdapat juga pelbagai kaum yang memakai pakaian tradisional Melayu dan ianya menjadi bukti bahawa busana Melayu tidak hanya boleh dipakai oleh bangsa Melayu sahaja. Oleh sedemikian, generasi muda zaman ini haruslah sedar terhadap kepentingan budaya dan adat. Bagaikan kacang, jangan lupakan kulit.